Kalau dulu kita imagine tahun 2020 ni Kereta terbang. kereta terbang apa lagi dengan negara majunya, dengan teleportasinya, betul. dengan macam-macam yang kita imagine. Tapi rupanya Allah takdirkan tahun 2020 tahun sangat-sangat mencabar, betul? Ya, sangat setuju. Sangat-sangat mencabar dengan krisis kesihatannya, kan? Lepas tu diikuti dengan krisis ekonomi. Tepat. Dan tak lupa juga krisis politik yang berlaku dekat negara kita, kan? Subhanallah. Jadi sebenarnya Allah dah bagi satu signal. Satu signal kita kena betul-betul rancang. Dan sebenarnya sebelum tahun 2020 kita dah alami beberapa kali krisis ekonomi, betul tak? Betul, setuju. Kan dah banyak kali dah. Dulu pernah berlaku subprime yang berlaku di US. Sebelum tu pernah berlaku krisis ekonomi Asia tahun 98 masa tu, kan, zaman reformasi masa tu. Dan kali ini tahun 2020 satu dunia lockdown dengan Malaysia PKP dan sebagainya disebabkan coronavirus. Benda yang kita tak nampak yang Allah hantar, satu dunia efek. Baik. Jadi sebenarnya apa yang kita boleh nampak, kalau hari ni baru nak rancang memang lambat lah. Terlambat ya? Lambat lah, dah kena dah, baru nak tergadak, kan. Memang lambat lah. Contoh bila dah kena buang kerja, kan, tiba-tiba company tutup. Kalau tak ada saving macam mana? Dan ikut statistik memang 90% rakyat Malaysia tak ready. Daripada Bank Negara punya statistik, government punya statistik, 90% rakyat Malaysia tak ready dari sudut keuangan, dari sudut simpanan. Baik. Alhamdulillah, kerajaan telah mengumumkan banyak sangat insentif. Daripada mula-mula PKP dulu, PKP 1.0 dulu, dengan bantuan prihatinnya, dengan moratoriumnya, dengan RM500 sebulan KDSP. Dan yang terkini pula boleh up kepada RM10,000 pula. Ada bantuan Aisinah lagi. Alhamdulillah, bermakna kerajaan dah bersedia. Dan kalau kita tengok dalam benda ni sebenarnya, Allah dah sebut dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, satunya surah tentang Nabi yang daripada kecil sampai ke besar. Nabi Yusuf, Nabi Muhammad pun tak ada surah yang menceritakan Nabi Muhammad daripada kecil sampai ke besar. Nabi Tapi Yusuf ada. Dalam surah Yusuf. Dalam kisah surah Yusuf ni panjang, dia punya kisah dia daripada kecil sampai ke besar. Cuma saya nak ambil sedikit nukilan yang Allah sebut tentang macam mana negara Mesir bersedia menghadapi kemelesetan ekonomi. Bermula daripada Raja Mesir bermimpi 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus, yang akhirnya ditafsirkan oleh seorang banduan, dan banduan itulah Nabi Yusuf yang ketika itu berada di penjara Mesir, bahawasanya Mesir akan mengalami 7 tahun musim subur dan diikuti dengan 7 tahun musim kemarau. Dan ketika musim subur itu Nabi Yusuf dilantik oleh Raja Mesir atas kebijaksanaan dia untuk menjaga pemudaan negara, macam Kementerian Kewangan lah, macam Tengku Zafrul lah, kan. Kan? Dan Nabi Yusuf mengarahkan rakyat Mesir supaya menyimpan gandum-gandum yang dituai bersama dengan tangkainya. Jangan guna semua. Dan alhamdulillah dalam tempoh itu 7 tahun musim subur, rakyat Mesir follow apa yang diperintahkan oleh Nabi Yusuf. Dan kemudian ketika musim kemarau 7 tahun, Mesir satu-satunya negara di Timur Tengah ketika itu, di rantau Arab, yang terselamat daripada bencana. Kebuluran dan sebagainya. Dan bukan setakat Mesir, malah berjaya juga memberi manfaat kepada penduduk-penduduk luar Mesir. Buktinya dalam surah Yusuf juga ada diceritakan tentang Nabi Yaqub yang sebelum itu dah terpisah lama dengan Nabi Yusuf daripada Palestin. Jauh tu, Palestin ke Mesir jauh. Kalau tengok dekat peta Semenanjung Arab tu jauh tu. Palestin dengan Palestin. Maknanya ada orang, satu family datang, adik-beradik, kan cerita tentang adik-beradik Nabi Yusuf, datang daripada Palestin, datang ke Mesir, membuktikan bahawasanya apa yang berlaku di Mesir itu boleh memberi manfaat juga kepada orang lain. Dan kalau kita relate zaman sekarang, rakyat memang tak ready. Tapi mujurlah, alhamdulillah, kerajaan ready. Bayangkan kalau rakyat tak ready, lepas tu kerajaan juga tak ready, habis je. Subhanallah. Memang lagi ramai efek. Ini pun dalam keadaan macam ni, minggu lepas ada diberitakan hampir setiap hari orang bunuh diri. Bayangkan, disebabkan krisis ekonomi ni. Bukan tu, tak tengok lagi statistik perceraian. Memang ketika ekonomi memang akan efek. Kewangan akan efek. Betul orang kata wang bukan segala-galanya, kan. Tapi kalau tak ada wang, habislah. Tengok segala-galanya juga jadi masalah juga. Tengok buktinya dengan kes pengangguran makin meningkat, dengan kes bunuh diri, dengan kes perceraian dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh ambil iktibar ialah kena ingat sesuatu yang akan jatuh dan satu yang jatuh akan naik balik. Itu kena kita ingat. Jadi sekarang ekonomi kita tengah jatuh. Ekonomi kita tengah down, ekonomi kita tengah meleset. Jadi kita jangkakan benda ni akan berakhir. Cuma bila akan berakhir kita tak tahu. Allahuakbar. Baik. Jadi untuk semua yang menonton, untuk saya sendiri, untuk Tuan Talib, untuk semua yang menonton ini, kena ingat selepas daripada ni, kita dah lalui zaman susah sekarang ni. Selepas pada ni, bila ekonomi dah makin baik, kena beringat cepat. Dan maknanya sekarang ni Allah dah bagi peringatan dah. Memang kalau masa ni memang semua orang macam masyarakat, kan? Sebab dah tak ada duit. Macam contoh macam ni lah, kalau orang
Sebab benda ni kalau kita tengok itu datang daripada habit seseorang itu sendiri. Baik. Contohnya, kalau orang tu selama ni dapat gaji dia akan enjoy, tengah bulan dia sesak makan Maggi. Kan? Maknanya masa tengah sesak makan Maggi tu bukan berjimat, terpaksa. Kan? Terpaksa berjimat. Yeah. Patutnya berjimat masa bila? Berjimat masa tengah banyak. Baru betul berjimat. Yeah. Masa dapat gaji tu, contoh sekarang minggu ni minggu gaji kan. Masa ni minggu gaji, masa ni kita menyimpan. Baru betul. Tapi kalau dah terdesak, dah tengah bulan, itu dah tak panggil berjimat, dah memang terdesak kan. Jadi sekarang macam sekarang ni memang secara automatik semua orang jadi berjimat kan. Tajuk kita kan jimat dan cermat kan. Maka kita memang zaman sekarang semua secara automatik terpaksa berjimat. Jadi bila kita dah biasakan kat sekarang ni waktu tengah krisis ni akan datang apabila ekonomi makin baik, ekonomi makin pulih, kita harapkan tabiat yang kita amalkan hari ini kita teruskan. Baik. Supaya akan datang nanti tak mustahil akan berlaku lagi. Ya, jadi kita boleh berjimat cermat daripada sekarang. Yes, exactly. Ini mungkin adalah sesi latihan kita untuk berjimat cermat. Betul. Nanti mungkin lepas ni macam Tuan Afiq yang kata dah naik ekonomi tu, kita dah biasa berjimat cermat, makan tak membazir dan sebagainya. Betul.